Silakan Kak Mazidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia Al-Ustaz Muhammad Yusuf Al-Bain, yang berusaha Puan Nurliza dan Puan Nur Syahira, dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi moga-moga pertemuan kita pada pagi ini diiringi dengan rahmat dari Allah. Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kerana kita berada dalam majlis zikir. Semoga Allah memberkati pengisian kita pada pagi ini, pada permulaan sehinggalah kepada penghujungnya. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita. Allah melapangkan dada-dada kita. Kita sentiasa diberikan taufik oleh Allah, sentiasa diberikan oleh Allah konsisten istiqamah kita di dalam kita melakukan amal-amal soleh. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala petunjuknya yang akan membimbing kita untuk kita berada di atas jalan siratal mustaqim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti mana yang telah pun dinyatakan pada hebahan pengisian kita pada pagi ini, yang mana kita telah pun selesai sebelum ini membicarakan tentang kelebihan-kelebihan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada tajuk kelebihan zikir, maka kita akan memperincikan di antara salah satu bentuk zikir yang boleh kita lakukan bagi kita meraih kelebihan zikir adalah dengan kita memperbanyakkan ucapan kalimah hauqalah, ataupun ucapan panjangnya adalah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Terdapat beberapa kelebihan memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sebelum kita membicarakan tentang kelebihan yang pertama, marilah sama-sama kita memahami terlebih dahulu apa makna ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kalimah la haula wala quwwata illa billah ia mengandungi dua rangkap utama, iaitu pada rangkap la haula. Rangkap yang kedua adalah wala quwwata. La haula
maknanya tiada daya. Wala quwwata, tiada kekuatan. Jadi ini adalah dua ucapan, dua rangkap yang kita dua ucap. La haula, satu lagi wala quwwata. Kedua-dua rangkap ini kita akan sandarkan ia kepada illa billah. Jadi kalau kita terjemah keseluruhannya, kita mengatakan tiadalah daya dan tiadalah kekuatan ataupun tiadalah upaya melainkan daya dan kekuatan itu adalah dari Allah. Jadi ucapan ni ada beberapa pentafsiran di kalangan para ulama. Tafsiran yang pertama adalah merujuk kepada kebaikan, begitu juga merujuk kepada keburukan. Maknanya adalah apabila kita mengucapkan la haula, tiadalah daya, membawa maksud kita tiada daya nak jauhkan daripada maksiat, melainkan kalau Allah bagi kita daya tu, baru kita boleh elak dari maksiat. Begitu juga perkataan wala quwwata, tiadalah kekuatan untuk kita melakukan ketaatan. Maksudnya kita tidak ada kekuatan, tiada upaya untuk kita buat amal-amal soleh ni. Melainkan Allah lah yang bagi kekuatan, Allah lah yang bagi kita upaya untuk kita buat amal soleh. Ada dua sudut. Maksudnya pengertian yang pertama ni dia merujuk kepada nak jauhkan maksiat, nak buat kebaikan. Maknanya nak jauhkan kejahatan, nak buat kebaikan ni, dua-dua sudut ni kita sebagai manusia tiada daya, tu kita kata la haula. Dan kita juga tiada kekuatan, kita tiada kemampuan untuk melakukan kebaikan kalau Allah tidak memberikan kita daya, Allah tidak memberikan kita upaya. Jadi sudut pengertian yang pertama adalah ucapan ini adalah ucapan yang kita telah pun menyerahkan diri kita kepada Allah, kita bergantung, kita bersandar kepada Allah dengan kita mengatakan bahawasanya kita ni tiada daya nak elak maksiat kalau Allah tak bantu kita. Kita tiada kekuatan nak buat kebaikan kalau Allah Ta'ala juga tak bantu kita. Jadi kalimah ini dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sepatutnya kita kena memperbanyak-banyakkan. Okay. Pengertian yang kedua, kata para ulama, pengertian yang kedua ni adalah dari sudut nak jauhi keburukan dan juga dari sudut nak dapatkan kebaikan. Kalau macam pengertian pertama tadi, dari sudut kita nak elak maksiat dan dari sudut kita nak buat kebaikan, kita nak buat amal. Contoh dia, maksudnya pengertian pertama tadi contohnya, kita tahu sesuatu itu dosa. Kan, contohnya kita kata, kita tahu mengumpat ini dosa. Kan, tapi mulut kita ni, ya Allah, nak je bercakap. Tapi kalau Allah tak halang, kalau Allah tak takutkan kita tentang dosa mengumpat tu, kalau Allah tak bagi kita kekuatan nak elak daripada mengumpat tu, kita tak ada daya untuk elak daripada mengumpat. Nak ngumpat dia, itu contoh. Okey, begitu juga kita ni tuan-tuan dan perempuan nak baca Quran ni kan. Quran depan mata Quran ni, dalam handphone tu ada Quran, kadang-kadang ayat Quran. Tetapi nak baca Quran ni, ya Allah, kalau Allah tak gerakkan hati, Allah tak bagi kekuatan, kita tak mampu nak baca Quran. Jadi kedua-dua sudut tadi tu untuk pengertian pertama,
kita serahkan kepada Allah, kita minta Allah tolong kita. Kalau Allah tak jaga diri kita daripada maksiat tadi, kita mungkin dah terjerumus ke dalam maksiat. Kalau Allah tak bagi kita kekuatan untuk kita baca Quran, contoh kan, maka kita tak akan dapat kemampuan tu. Macam tu jugalah untuk solat. Buat apa pun amal kebaikan, begitu juga dengan elak daripada maksiat. Kita banyak dah belajar. Kan? Kalau tuan-tuan dah belajar dosa-dosa besar, dah belajar dosa-dosa besar. Kelas kita pergi ni belajar, tiap-tiap hari ada kelas. Kan? Kadang-kadang satu hari sampai 4-5 kelas kita ikut, tapi tak berubah-ubah juga. Kita bukan sepatutnya lagi kita belajar, lagi kita kenal diri, lagi kita kenal Allah, lagi kita tahu dosa-dosa apa yang kena dijauhi, sepatutnya kita jauhi. Tetapi kadang-kadang kan kita ni manusia, kan, yang iman kita kadang naik, kadang turun kan. Jadi kita nak elak maksiat, dosa-dosa yang kita belajar ni, kadang-kadang kita tak ada daya. Jadi daya itulah yang kita minta pada Allah, supaya Allah sentiasa jaga diri kita ni daripada kita maksiat. Itulah yang ada pada rangkap la haula. Manakala pada quwata, kita belajar tiap minggu, belajar banyak kelas tentang buat amal ni dapat pahala, buat amal ni dapat pahala, zikir ni bagus, sembahyang ni bagus. Kan macam-macam kita belajar, tetapi kita nak amalkan yang kita belajar. Kan, kita tahu kelebihan baca Quran, tapi nak baca ni kadang tak terbaca. Zikir macam-macam kita belajar, kan. Sembahyang macam-macam kita dah belajar, kelebihan sembahyang duhanya, sembahyang malamnya, sembahyang tasbihnya. Tapi nak buat solat tu, dia kalau sampai penyakit malas ni, ya Allah, memang tak terbuat lah. Jadi kita nak dapat rajin ni, nak dapat kekuatan nak buat ni, ia ada pada Allah. Allah lah sumber kekuatan kita. Sebab tu kita kata pada perkataan wala quwwata illa billah. Baik, dah selesai pengertian pertama, kita masuk kepada pengertian yang kedua dari sebalik ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kata para ulama, pengertian kedua ni dia dikaitkan dengan keburukan dan dikaitkan ia dengan kebaikan. Maksudnya begini, apabila kita baca la haula, maknanya kita mengatakan kita tiada daya untuk elak dari mana-mana musibah, keburukan, melainkan kalau Allah lah yang jaga kita. Begitu juga kita tak mampu nak sihat, kita tak mampu nak bahagia, kita tak mampu nak dapatkan kebaikan. Kan, kita nak minta yang baik-baik ni, semua ia berada di tangan Allah. Kalau Allah tak bagi kita sihat, tak sihat kita. Kalau Allah tak bagi kita tenang, tak tenang kita. Kan? Kalau Allah tak bagi kita ilmu, tak dapat kita ilmu. Belajarlah dengan siapa-siapa pun. Kan? Itu semua ada pada Allah. Daya ada pada Allah. Kekuatan semuanya dari Allah. Jadi kalau Allah tak bagi kita daya la haula untuk kita elak daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita, penyakit, benda-benda berbahaya, binatang berbisa, kan, semua itu kita tak akan boleh elak kalau Allah yang tak jaga kita, kalau Allah tak pelihara kita. Dan kita juga tak boleh nak dapat mana-mana yang kita kehendaki. Kita ambil contoh tadi, kita kata kita ni kalau boleh nak sihat lah, janganlah sakit, kan, kita kata. Kita tak akan ada nak dapat kesihatan tu kalau Allah yang tak beri kepada kita. Jadi itu adalah pengertian yang kedua yang dikatakan para ulama pada mendefinisikan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau tuan-tuan faham dua sudut pengertian la haula wala quwwata illa billah, bagaimana dengan kelebihan dia? Kan? Sebab ungkapan zikir ni, zikir yang kita ni kata seolah-olah kita kata, ya Allah, aku ni tak boleh nak buat apa-apa.
Aku nak bergerak pun tak boleh. Aku nak bercakap pun tak boleh. Aku nak ke mana-mana pun tak boleh. Aku takkan boleh buat apa-apalah ya Allah. Kalau bukan Engkau yang memberikan keupayaan, memberikan kekuatan. Jadi ini zikir ni adalah zikir yang dia merujuk kepada kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Total kita serahkan diri kepada Allah. Kita kata, ya Allah, seolah-olah kita kata, ya Allah, kalau tanpa Engkau, ya Allah, aku tak boleh buat semua perkara. Inilah, makna itulah sebenarnya yang terkandung pada ucapan la haula wa la quwata illa billah. Kita tak boleh nak elak diri kita daripada kita accident kalau bukan Allah yang jaga kita. Kita tak boleh nak macam-macam lah kita kebaikan kan kalau bukan dari Allah. Jadi moga-moga tuan-tuan dah jelas makna di sebalik ucapan la haula wa la quwata illa billah. Moga-moga ia menjadi satu ucapan yang kita selalu kena ucap pada Allah Azza wa Jalla. Allah sangat suka ucapan-ucapan yang seperti ini. Kerana kita telah meletakkan diri kita ini hamba, kita menunjukkan kehambaan, kelemahan, kekurangan. Maka Allah sangat suka kalau kita angkat Allah itu, diagungkan dia, dibesarkan dia, ditinggikan dia. Allah sangat suka. Jadi moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi sesiapa yang telah mempelajari ucapan subhanallah, teruskan zikir. Dah dia belajar tentang ucapan alhamdulillah, teruskan dia berzikir. Siapa-siapa yang dia dah tahu tentang ucapan Allahu Akbar, dia teruskan zikir. Begitu juga ucapan kalimah la ilaha illallah, teruskan dia berzikir. InsyaAllah nanti kita akan buat satu sesi khas mempelajari kelebihan ucapan la ilaha illallah. Kalau ucapan la ilaha illallah ni, dia pergi kepada maksud yang lain pula. Tapi dia ada kaitan dengan la haula wa la quwwata illa billah. Jadi inilah sebenarnya fungsi lidah yang Allah bagi pada kita. Allah memberikan kita fungsi hati pada kita adalah untuk kita memperbanyakkan memuji dia. Tapi itulah lidah kita ni, nak cakap yang baik-baik ni kadang-kadang susah sangat. Nak puji Tuhan ni kadang-kadang tak terpuji kadang. Sebab apa? Itulah sebab kekuatan iman tu. Sebab itu kita perlukan, apa pun kita nak buat, kita perlu menyandarkan ia kepada Allah. Banyak ucapan la haula quwata illa billah. InsyaAllah sekejap lagi kita akan masuk kepada dalam note yang saya sedang draft ni, tapi saya belum tuliskan lagi di dalam nota. Nanti insyaAllah saya akan berikan kepada tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah cuma waktu nak atur saja, nak siapkan nota tu. Nanti saya cuba sedaya upaya untuk buat dia. Ini pun satu kelemahan yang ada pada diri saya. Allah bagi masa cukup 24 jam. Tapi itulah, nak buat tu, itulah kita memerlukan ucapan la haula wala. Mungkin saya ni kurang saya kurang sangat menyebut la haula wala quwata illa billah, menyebabkan saya tak ada kekuatan untuk menyediakan bahan-bahan mengajar untuk tentera perempuan. Mungkin ini salah satu daripada sebabnya. Jadi kita sama-samalah memperbanyakkan la haula wala quwata illa billah. Kita bincangkan berikutnya kelebihan di sebalik zikir la haula wala quwata illa billah. Nombor satu, zikir ini ia merupakan harta simpanan yang ada di dalam syurga. Kalimah la haula wala ni quwata illa billah, kelebihan dia pertama, ia merupakan
satu perbendaharaan harta yang Allah simpan khas untuk orang yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maknanya Allah memberikan dia satu, dia umpama seperti harta simpanan di dalam syurga. Harta itu penting sangat. Allah, dia special sangat. Allah nak beri kepada orang yang banyak ucap la haula wala quwwata illa billah. Ia merupakan pahala-pahala yang sangat istimewa yang Allah simpan untuk diberi kepada, yang Allah akan beri nanti kepada orang-orang yang mengucap kalimah la haula wala quwwata illa billah. Dia seolah seperti hadiah misteri yang Allah nak beri. Jadi maklumat yang pertama ni, kelebihan yang pertama ni sebenarnya adalah berdasarkan hadis. Banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, jadi kita sebut salah seorang daripadanya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah dia kata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia kata telah berkata kepadaku Rasulullah. Maknanya Abu Hurairah kata Nabi SAW ni pernah berkata-kata, pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi cakap kepada Abu Hurairah? Maka Nabi mengatakan aksir. Nabi kata memperbanyakkanlah min la haula wala quwwata illa billah. Memperbanyakkanlah membaca, kata Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Nabi bukan buat suruh sikit-sikit, tapi Nabi suruh buat banyak. Namun Nabi tidak menspesifikkan berapa dikatakan banyak itu. Nabi cuma kata memperbanyakkanlah. Nabi tidak kata 100, Nabi tidak kata 200, Nabi kata tidak 500, tapi Nabi kata memperbanyakkanlah. Maknanya kena ulang banyak kalilah, ikut kepada kemampuan. Sudah pasti dia bukan sikit lah, tapi banyak. Sebab tu kalau kita jumpa dalam hadis yang sahih, kita jumpa tak ada pun Nabi spesifikkan nak baca 500, kena baca 700, kena baca 10,000. Dia ikut kepada kemampuan kita dalam buat, tetapi Nabi kata memperbanyakkan. Setelah Nabi memerintahkan Abu Hurairah untuk memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah, Nabi menerangkan apa kelebihan dia. Nabi kata fa innaha min kanzil jannah. Nabi kata ia merupakan salah satu daripada harta simpanan di dalam syurga. Min tu maksudnya sebahagian daripada harta simpanan di dalam syurga. Maknanya Allah nak bagi syurga, tapi ada dalam syurga tu ada hadiah misteri yang Allah nak beri. Ia umpama seperti harta simpanan yang berada di dalam syurga. Apa pahala yang Allah nak bagi, apa ganjaran dia, tapi Nabi kata ia sangat istimewa. Ia daripada harta simpanan di dalam syurga. Dan itu adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, kalimah la haula wala quwwata illa billah ni, ia merupakan satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Ia merupakan salah satu pintu
dari pintu-pintu syurga. Kenapa kita kata dia salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga? Kerana syurga itu memiliki 8 pintu. Jadi salah satu penghuni syurga masuk, dia akan masuk melalui pintu la haula wala quwwata illa billah. Pintu-pintu syurga ni ada 8. Seperti mana yang kita maklumi disebut di dalam hadis yang sahih bahawa pintu syurga ini dia ada 8. Jadi daripada 8 pintu ni ada satu pintu khas yang Allah khaskan hanya untuk orang yang memperbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Kelebihan yang kedua ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Qais, ya, seorang sahabat Nabi ini namanya adalah daripada Qais bin Sa'din radhiyallahu anhu, daripada Ubadah. Okey, dia riwayat daripada Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia ada hadis ni, dia ada banyak perawi depan dia. Kadang-kadang ada hadis dia ada hadis ada hadis lain Nabi jemput kejap. Okey, hadis ni daripada sahabat yang daripada perawi Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala babi min abwabil jannah. Yang mana Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi itu dalam bentuk Nabi bertanya kepada Qais bin Sa'ad. Nabi tanya, nak tak? Nabi kata, mahu tak? Aku tunjukkan kepada kamu satu pintu daripada pintu syurga. Maka Qais bin Sa'ad ni, dia pun katalah, bala. Dia kata, oh sudah tentulah dia nak tahu. Maka jawab Nabi SAW, la haula wala quwwata illa billah. Nabi kata pintu syurga itu adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, moga-moga jelas tentang kelebihan yang kedua. Sebab tu tadi Nabi pesan kepada Abu Hurairah memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kita pergi kepada kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga, kita terus ambil yang ketiga, keempat dan kelima. Kita gabungkan ketiga-tiga dia. Tapi kita sebut kelebihan yang ketiga ni, kalimah itu ia adalah asalnya, kalimah itu adalah daripada bawah arsh. Itu kelebihan nombor 3. Kelebihan ketiga ni maksudnya yang kalimah ni dia berasal daripada bawah arsh. Itu kelebihan dia. Kenapa jadi kelebihan? Kerana kita tahu bahawa arsh ni adalah makhluk Allah yang sangat agung. Jadi arsh ni, di bawah arsh itulah asalnya
datangnya daripada ucapan kalimah la ilaha illallah. Okey, maknanya tempat yang daripada tempat yang mulia. Yang keempat, kelebihan yang keempat, kalimah ini ia menandakan seorang itu dia Islam. Islam tu maksud dia, kalimah ini menandakan dia seorang yang kita panggil seorang yang berserah diri kepada Tuhan. Islam dekat sini maksudnya adalah Islam merujuk kepada dia menyerah diri kepada Allah. Islam ni maksudnya kita boleh kata tunduk dan patuhlah. Tak, okay. Kalimah la haula wala kita ucap, dia ada kaitan dengan tanda kita ini tunduk, kita ni patuh. Kita tunduk, ketundukan kita pada Allah tu dengan ucapan ini. Kelebihan yang kelima adalah ucapan ini sebenarnya menandakan kita seorang yang menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima. Kalau yang keempat tadi, kalau yang kelebihan keempat tadi, itu tanda kita Islam. Kita tunduk. Sebab tu Islam ni salah satu maksudnya kita tunduklah. Okey. Kelebihan yang kelima dari kaitan dengan kita menyerah diri sebenarnya lebih kuranglah antara yang keempat dengan yang kelima. Kalau yang keempat tadi dia kaitan dengan kita ni menandakan kita ni Islam, kan, kita macam kita tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, sebab tu kita Islam. Dan yang kelima tu menandakan kita ni betul-betul kita menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita macam kita kata, ya Allah, kaulah yang jaga aku, keserahkan diri aku ni kepada engkau. Contohnya macam kita kata, ya Allah, anak aku ni kaulah yang jaga, ya Allah. Aku tak mampu nak jaga, ya Allah. Maksud dia, kita nak kata kita serahkan kepada Allah. Macam mana Allah nak buat diri kita ni? Itu maksudnya kita, itu maksud yang kelima yang saya nak sebutkan tentang al-istislam. Ucapan kalimah la haula wala quwwata illa billah ni adalah ucapan seolah kita kata macam, kita kata bahawa kita ni macam menyerahkanlah segala-galanya kepada Allah, 100% kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ia termasuk di dalam kelebihan. Okay. Yang ketiga saya ulang tadi, kalimah ini ia berasal daripada di bawah arash. Yang keempat, dia tanda dia seorang Islam yang tunduk. Yang kelima, dia seorang yang al-istislam. Dia seorang yang menyerah diri jiwa dan raganya kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kelebihan ketiga sampai yang keempat dan kelima ni sebenarnya ia merujuk kepada satu hadis. Ada satu hadis ni dia gabung ketiga-tiga kelebihan tadi. Sebab tu saya sebutkan dia sekali. Nombor 3, nombor 4, nombor 5. 3, 4 dan 5 ni, kelebihan 3, 4, 5 ni, ia merujuk kepada hadis yang sahih. Hadis ni hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Kitabul Iman. Okey. Jadi cerita dia begini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda. Jadi menurut Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Yang mana dalam sabda Nabi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala u'allimuka. Okey, yang pertama, ungkapan hadis tu yang pertama, Nabi kata ala u'allimuka. Nabi tanya kepada Abu Hurairah,
engkau nak tak, mahukah engkau aku ajarkan? Okay, maksudnya Nabi ni dia tanya kepada Abu Hurairah tentang Nabi offer, Nabi tawarkan kepada Abu Hurairah, nak tak aku ajarkan kamu? Okay, dalam lafaz hadis yang lain, Nabi sebut dengan ucapan ala adulluka, nak tak kamu kalau aku tunjukkan? Tunjukkan. Maksudnya ada dua jenis bentuk Nabi sebut hadis tu lah. Sama ada Nabi kata nak tak aku ajarkan, yang kedua kata Nabi, ataupun nak tak aku tunjukkan. Okay. Nabi nak ajar tentang apa? Nabi nak tunjuk tentang apa? Nabi kata ala kalimatin min tahtil arshi min kanzil jannah. Nabi kata, aku nak ajarkan kamu, aku nak tunjukkan kamu satu kalimah. Yang mana kalimah ini, kata Nabi SAW, datangnya dari bawah arash. Okay? Dari bawah arash yang merupakan termasuk dalam harta simpanan di dalam syurga. Okay. Kemudian Nabi sebutkan kalimah tu apa? Yang Nabi kata kalimah itu ia dari bawah arash, yang kalimah itu merupakan termasuk dalam simpanan di dalam syurga. Lepas tu Nabi sebut kalimah tu apa? Nabi kata taqulu, kamu katakan la haula wala quwwata illa billah. Okey, kemudian Nabi sambung lagi. Nabi kata fa yaqulullahu azza wa jalla. Kemudian kata Nabi SAW, maka Allah akan berfirman. Maknanya kalau kita ucap la haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan berfirman. Allah akan kata apa? Aslama. Itu kita sebut Islam tadi. Aslama abdi. Nabi kata, hamba-Ku ini, dia telah Islam. Dia telah menundukkan dirinya. Itu Nabi kata kepada orang yang ucap kalimah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Nabi kata lagi, Allah Ta'ala akan kata lagi, wastaslama. Nabi kata, Allah akan cakap, hamba-Ku ini dia telah menyerahkan jiwa dan raganya kepada aku. Kat situ. Itulah kelebihan dia. Tuan-tuan, apabila Nabi mengiktiraf, apabila Nabi mengakui kita ini adalah hamba yang benar-benar tunduk, bukankah itu satu kelebihan yang kita cari selama ni? Kan ramai kita yang nak cari nama, nak cari orang puji-puji kita kan. Tidak ada yang sepujian yang paling besar yang kita nak cari apabila Allah memuji kita. Ingat lagi tak kita sebut di antara kelebihan zikir apa? Allah Ta'ala akan membangga-banggakan kita. Allah Ta'ala akan viralkan kita di kalangan para malaikat tentang hamba dia yang berzikir. Allah puji kita. Begitulah yang ada pada kalimah la haula wala quwwata illa billah. Apabila kita ucap je, Allah akan kata, hamba-Ku ini dia aslama abdi. Dia telah menundukkan dirinya. Wastaslama, dan dia telah menyerahkan dirinya. Sebab tu kita ulas tadi permulaan apa makna la haula wala quwwata illa billah. Allah suka sangat. Tak rugi apa-apa kalau kita kata kita ni tak ada apa-apa pun di sisi Tuhan. Kita tak boleh buat apa-apa pun. Kita tak boleh buat apa-apa pun. Melainkan semua itu ada pada Allah. Allah yang izinkan, Allah yang gerakkan, Allah yang bagi kuasa, Allah yang bagi kemampuan kepada kita semua.
Kita ambil contoh tidur lah. Kalau Allah yang tak gerakkan kita bangun, tak bangun kita. Kan? Jadi Allah suka sangat kalau kita ucap la haula wala quwata illa billah. Okey, moga-moga tuan-tuan sempat salin kelebihan yang 3, nombor 4 dan nombor 5. Kita lanjutkan lagi pada kelebihan yang ke-6. Kelebihan yang ke-6. Kalimah ini ia merupakan di antara tanaman di dalam syurga. Tanaman syurga. Okey. Nanti dalam syurga kita akan ada, cantik syurga kita dipenuhi dengan pokok-pokok. Maka macam mana kita nak menanam dalam syurga tu, kita dah kena mula menanam masa kita dekat dunia. Macam mana kita nak tanam satu tanaman di dalam syurga sedangkan syurga belum ada lagi? Maka dekat dunia ni kita dah mula-mula dah menanamnya. Nak menanamnya dengan apa? Menanamnya adalah dengan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Okey. Saya nukilkan kelebihan yang ke-6 ini adalah hadis yang hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai hadis hasan. Status dia hadis ini adalah hadis hasan, bawah sikit daripada sahih, tapi dia belum lagi dhaif, tapi boleh digunakan pakai, boleh dirujuk, boleh dijadikan sebagai hujah. Yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maknanya anak lelaki Saidina Umar, pernah berkata, sahabat ni namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak lelaki Saidina Umar, dia pernah kata, yang mana dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah pernah berkata, aksiru, yang mana Nabi kata, memperbanyakkanlah kalian min ghirasil jannah, perbanyakkanlah kalian tanaman syurga. Maksudnya Nabi suruh kita tanam dalam syurga. Nabi kata memperbanyakkanlah kalian dari tanaman syurga. Lepas tu Nabi menerangkan macam mana bagaimana keadaan tanam tu dalam syurga. Nabi kata fa innahu azbun ma'uha. Nabi kata sesungguhnya air dalam syurga itu tawar. Tawar tu maksudnya sesuai sangat untuk ditanam. Maknanya Nabi tahu juga pertanian tau. Bagi kita tahu kan, pokok tak boleh tumbuh jika air tu masin kan. Tapi kalau air tawar, senang pokok-pokok nak tumbuh. Jadi Nabi kata, perbanyakkanlah kalian menanam tanaman. Nabi kata tanaman syurga. Jadi tanaman syurga ni kenapa? Nabi terangkan syurga ni, airnya tawar, sesuai untuk ditanam lah. Kemudian Nabi kata, taibun turabuha. Tanahnya sangat subur, kata Nabi. Nabi kata, maknanya syurga ni memang sesuai untuk dijadikan, kena ada tanaman tu lah. Nabi kata, kalau ditanam, airnya tawar, tanahnya subur. Kemudian Nabi menyebutkan, macam mana nak tanam tu. Kan? Kenapa Nabi terangkan tentang airnya tawar, tanahnya subur? Sebab ialah tuan-tuan, nak terangkan pada orang ni, nak fahamkan bahawa, macam nak terangkan bahawa kalau tanam je memang tumbuhlah. Sebab tak ada halangan untuk tumbuh. Dengan menyebutkan tentang
tak air dia dan menyebutkan tentang sumber tanah dia. Ya, Nabi pun katakan, Nabi kata fa'aksiru min ghirasiha. Nabi kata maka justru itu perbanyakkanlah menanam tanamannya. Apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Nabi kata ianya adalah dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Okey, jelas tak tuan-tuan tentang hadis ini. Maknanya kalau kita memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah, maka kita banyak akan mendapati tanaman-tanaman berada dalam syurga kita. Syurga kita ini kita akan dapati sangat cantik, penuh dengan pokok-pokok. Kita dekat dunia pun sebenarnya suka dengan tanam-tanaman hijau kan. Kita rasa tenang. Sebab tu terapi diri kan, kita kena tengok banyak alam. Kita tengok hutan yang hijau, tenang, kita nampak. Begitulah Allah Ta'ala nak buat kita nanti berada di dalam syurga. Dengan adanya tanaman-tanaman di dalam syurga dan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kelebihan yang ke-7. Kita mulakan dengan kelebihan yang kita teruskan dengan kelebihan yang ke-7. Kelebihan yang ke-7 ni, kalimah la haula wala quwwata illa billah, ia dapat menghapuskan mana-mana dosa yang kita lakukan sekalipun ia seperti buih-buih di lautan. Kalimah la haula wala quwwata illa billah adalah merupakan penghapus dosa-dosa kita yang banyak, sekalipun banyaknya seperti buih yang berada di lautan. Nabi tak sebut buih di sungai, tapi buih di laut. Sebab laut ni lebih luas. Jadi kalau dosa kita punya banyak seperti buih di lautan, Allah akan mengampunkan dosanya melalui ucapan la haula wala quwwata illa billah. Cuma, dia ada cuma kita tak cukup hanya sebut la haula wala quwwata illa billah saja. Kita kena iringi dengan dua zikir yang lain bersamaan. Kita kena kombinasi dengan zikir la ilaha illallah dan zikir takbir wallahu akbar, baru kita sebut wala haula wala quwwata illa billah. Boleh je mana-mana, nak mulakan la haula wala dulu boleh, nak mulakan la ilaha illallah pun boleh, nak mulakan takbir Allahu akbar dulu pun boleh. Sebab dalam bab zikir tak apa susunan tu. Paling penting ada 3 zikir ini dikombinasikan sekali. La ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi kata dalam hadis dia, ghufirat khatayahu, maka diampunkan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Ia berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, riwayat At-Tirmizi. Dan hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh ulama hadis. Maksudnya hadis ini kita boleh rujuk dia tentang kelebihannya yang ke-7. Okey, selesai yang ke-7, mari kita lanjutkan kelebihan yang ke-8. Kelebihan yang ke-8, ucapan la haula wala quwwata illa billah ni
ia merupakan di antara dia merupakan, maksudnya kelebihan yang ke-8 ni mudah je. Kelebihan ke-8 ni Allah mengurniakan kepadanya syurga. Allah mengurniakan kepadanya syurga. Kalau ringkas lagi, kita kata kelebihan yang ke-8 Allah beri syurga. Allah memberikan syurga. Maklumat tentang syurga ni, ia perlu diperincikan. Maksudnya hadis yang kita rujuk tentang kelebihan nombor 8 ni, ia dikaitkan dengan azan. Kita sedia maklum, kita digalakkan untuk menjawab semula bacaan azan. Laungan azan, kita digalakkan untuk menyebut. Kan, kalau disebut Allahu Akbar, kita pun sebutlah Allahu Akbar sampailah habis. Okey, dan kita pun sedia maklum, apabila sampai muazzin itu mengatakan hayya 'alas salah, maka sudah pasti kita akan jawab la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi muazzin kata hayya 'alas salah, kita pun akan kata la haula wala quwwata illa billah. Begitulah pada saat ucapan hayya 'alal falah, kita pun kata la haula wala quwwata illa billah. Maknanya kelebihan yang ke-8 ni dia juga bergantung kepada azan. Dia bergantung kepada ucapan lain yang kita ucapkan di dalam lafaz azan. Maknanya tak cukuplah hanya jawab hayya 'alas solah, kita baru sebut la haula wala. Yang lain tu kita diam je. Contoh muazzin kata Allahu akbar, kita diam je. Tak. Dia mesti kena mula daripada jawapan Allahu akbar sampai habislah. Jadi kan kita tahu pada ucapan laungan azan Allah hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, kita kan disuruh mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan kita pun sedia maklum bahawasanya ucapan azan yang kita ucap, kita jawab semula seperti mana muazzin melaungkan azan, melainkan pada hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah tadi, maka kalau dia ucap tu dengan hatinya yang ikhlas, dia faham dari sudut ucapan tersebut, maka Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Maknanya kelebihan ke-8 ni dia akan dapat kelebihan syurga, tetapi syarat dia mesti ucap kalimah itu, ucapan itu dari hatinya yang tulus ikhlas. Dia faham apa yang diucapkan pada la haula wala quwwata illa billah. Dan syarat dia lain tadi tu, dia kena jawab jugalah lafaz-lafaz kalimah azan yang lain. Tidaklah hanya menyebutkan la haula wala pada ucapan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah saja, tapi dia perlu gabungkan dengan keseluruhan jawapan di dalam ucapan diucapkan selepas mendengar azan. Okay. Kita terus kepada kelebihan yang ke-9. Okay. Boleh lagi kan tuan-tuan dan puan-puan? Kita pergi kepada kelebihan yang ke-9. Jangan. Kelebihan yang ke-9. Kelebihan nombor 9, kalimah la haula wala quwwata illa billah, dia boleh menggantikan bacaan suratul Fatihah di dalam solat
Jika, kena ambil perkataan jika. Jika ia memang tak mampu dan dia belum lagi menghafal suratul Fatihah. Okey, boleh faham. Maksud dia, kalau ada mana-mana yang dia tak mampu nak baca suratul Fatihah, hafal-hafal tak ingat, dia memang jenis tak ingat lah. Contohlah, dia tak mampu nak baca dia, ataupun dia mungkin baru masuk Islam, dia tak mampu nak baca Quran lagi suratul Fatihah tu, maka ia boleh gantikan dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Tetapi bukanlah hanya ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ia perlu membaca juga kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala haula wala quwwata illa billah. So dia kena gabungkan dengan lafaz-lafaz yang lain. Jadi kalau dia tak mampu nak baca suratul Fatihah, maka dia boleh gantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itulah kelebihan yang ke-9 bagi kalimah la haula wala quwwata illa billah. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okey, kita lanjutkan sikit lagi ada waktunya. Kita terus kepada kelebihan nombor 10. Okey, kelebihan nombor 10 ni dia dikaitkan dengan mustajabnya doa. Kelebihan nombor 10 ni, kelebihan dia adalah doa yang kita baca akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perkara yang ke-10 ni, kelebihan ke-10 ni, ia merujuk kepada hadis Nabi SAW yang pernah Nabi kata macam ni. Nabi kata dalam hadis dia, ni dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan yang bermaksud, sesiapa yang dia terjaga di waktu malamnya, Nabi kata man ta'arra minal laili, maksudnya dia macam dia terjaga daripada tidur di waktu malam. Okay, lepas dia terjaga dari bangun tidur di waktu malam, dia buat apa? Dia pun ucaplah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu dia sambung lagi, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia sambung lagi, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi kalau dia ucap wala haula wala quwwata illa billah bersamaan dengan zikir kita sebut tadi tu, Nabi kata apa? Kalau dia minta ampun kepada Allah, dia beristighfar atau dia berdoa ataupun dia solat, Nabi kata istujiba minhu, akan dikabulkan apa yang dia lakukan. Maksud dia,
Maksud dia kelebihan nombor 12, 3. Maafkan saya tuan-tuan. Nombor 10 ni dia ada 3. Maka saya terlepas pandang. Kita kena tulis ya. Nombor 10, kelebihan dia doa mustajab. Nombor 11 istighfar diterima. Nombor 13, sembahyang yang dia buat tu Allah terima. Ada 3. Maksudnya kalau dia maknanya nombor 10 tu kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan doa yang dia baca selepas dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang saya baca tadi, termasuklah zikir 4 kalimah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan dia tutup dengan wala haula wala quwata illa billah, maka kalau dia doa lepas itu Allah akan kabulkan. Kemudian kalau dia istighfar pada Allah, minta pengampunan kepada Allah, Allah akan terima pengampunan itu. Dan yang ke-10, yang ke-12, Allah Ta'ala akan menerima salat yang dia lakukan. Maklumat ini sebenarnya tuan-tuan dan puan, ia ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dengan riwayat Muslim, yang mana Nabi pernah bersabda dalam hadis dia, yang mana hadis ini ia diriwayatkan oleh sahabat namanya Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Okey, moga-moga tuan-tuan jelas tentang kelebihan nombor 10, 11 dan nombor 12. Okey. Setakat ni tuan-tuan dan perempuan dapat untuk kesemua kelebihan-kelebihan yang telah pun kita sebutkan sebentar tadi. Okey, saya kena buat sedikit sesi pengulangan untuk menyebutkan tentang ke-12. Sebenarnya dalam nota yang saya tengah siapkan ni ada lebih kurang hampir 22 kelebihan ucapan la haula wala quwata illa billah yang kita sempat bentangkan setakat jam 10.32 pagi ni ada 12. Okey, sebab tu dekat hebahan tu kita tulis siri 1. Okey, saya ulang balik yang ke-12 tadi bagi memastikan semua yang ikut pengisian kita secara langsung, tidak secara langsung ini, tuan-tuan dapat maklumat yang kita telah sebut pada pagi ini. Okey, nombor 1, kelebihan dia, ia merupakan harta simpanan di dalam syurga. Yang kedua, ia merupakan salah satu daripada pintu syurga. Yang ketiga, kalimah ini berasal dari bawah arash. Yang keempat, kalimah ini jika diulang dengan dia memahami tentang maknanya, tanda dia seorang yang Islam yang dia tunduk. Dan yang kelima, menandakan ia seorang yang menyerahkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nombor 6, ia merupakan tanaman syurga. Yang ketujuh, kalimah ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak, sekalipun banyak seperti buih yang berada di lautan, namun ia perlu diiringi dengan kalimah la ilaha illallah wallahu akbar, baru sebut wala haula wala quwata illa billah. Okay, itu nombor berapa? Itu adalah nombor 7. Manakala nombor 8, kelebihan dia adalah Allah mengurniakan syurga kepadanya dengan syarat
ia mesti menyebut kalimah la haula wala quwata illa billah ini bersama dengan zikir-zikir yang lain setelah mendengar ucapan daripada muazzin yang melakukan azan. Dengan syarat lain, mesti dia sebut min qalbihi. Dia lahir daripada sanubari hatinya dengan penuh keikhlasan. Dia yakin apa yang dia ucapkan itu. Itu nombor berapa? Itu nombor 8. Manakala nombor apa tadi? Saya tersalah. Betul Ustaz. Betul. Betul. Nombor 9, ia merupakan pengganti kepada bacaan suratul Fatihah di dalam solat jika ada mana-mana yang tak mampu nak baca suratul Fatihah. Jangan tuan-tuan salah faham pula lepas dia tak baca Fatihah. Tak, ini bagi siapa-siapa yang tak mampu nak menghafal suratul Fatihah, maka dia boleh gantikan dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Okay. Yang ke-10 adalah ia merupakan pengabulan doa. Yang ke-11 ia merupakan penerimaan istighfar. Yang ke-10, 11, yang ke-12 ia merupakan penerimaan salat-salat yang kita lakukan di waktu malam. Dengan syarat dia kena baca bersama dengan zikir-zikir yang lain seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, yang mana nombor 10, 11 dan 12 ini ia dilakukan apabila ia terjaga di waktu malam. Maknanya kalau dia tak nak solat malam, dia nak baca zikir ni saja, boleh. Tetapi kalau dia solat di waktu malam, kan, kita mesti nak solat fardu kita Allah terima. Kita tentu nak qiyamul lail kita Allah terima. Kan, letih-letih kita bangun di waktu malam, tiba-tiba Allah tak terima tahajud kita, witir kita. Jadi nak bagi Allah terima solat yang kita lakukan itu antaranya dengan kita memperbanyakkan kalimah la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi 2 minggu lagi akan datang. Isnin minggu depan tak ada, tapi ada kelas lain kita boleh ikut. Isnin yang satu lagi, insya-Allah minggu yang ketiga kita akan sambung nombor 13, kelebihan zikir la haula wala quwwata illa billah. Saya buka ruang yang ada ini sekejap untuk kita bersoal jawab. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai persoalan yang ingin dilontarkan, silakan tuan-tuan dan puan-puan kalau ada. Silakan jemaah ya, jika ada soalan. Dekat dalam chat ada ke Ustaz? Dalam chat? Sila. Tak apa Ustaz, dah ada yang bertanya, kita jawab dulu soalan dia. Okey, sekejap ya. Dalam chat ni setakat ini tiada ada soalan direct lah. Dia kata salam Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salat dulu lepas tu baru zikir kalimat tersebut boleh ke? Boleh. Ia tidak dikaitkan dengan waktu untuk membaca. Zikir ni boleh baca di mana-mana, melainkan tempat-tempat yang dilarang berzikir lah. Sambil memandu boleh, sambil masak boleh, sambil nak berjogging boleh, sambil nak berzumba pun boleh.
Okey, ada yang tanya tentang rekod ulangan. Ada. Pada yang bertanya, boleh dapati, boleh tengok semula ulangannya di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Okay, insyaAllah nanti akan disiang ularkan, akan dikongsikan link rakamannya di dalam beberapa grup WhatsApp. Okay, Ya, kemudian, betul. okay, itu saja Kak. Rasanya ada apa-apa soalan lain ke yang nak dikongsikan, tolong maklumkan. Kalau Assalamualaikum. ada. Tadi ada sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf, saya dari Indonesia, mau bertanya, adakah kalau kita menentukan pamannya baca zikir itu 100 kali atau lebih itu ada kan biasanya kata orang ada yang kayak dapat ijazah gitu dari syekh atau ustadznya gitu. Apakah harus mengikuti amalan itu atau bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Uh, Nabi SAW yang kita jadikan sebagai panutan kan. Nabi tidak mengspesifikkan kita membacanya kekerapannya berapa kali. Kita boleh baca ia dengan kadar kemampuan. 100 boleh, 200 boleh. Cuma tentang pengijazahan zikir ini, jika dibaca 100 dapat pengijazahan, yang itu ibu saya enggak ada ilmu nak menjawabnya. Saya tidak ada apa jawapan untuk diberikan tentang persoalan berkaitan dengan pengijazahan amalan. Tetapi yang pastinya untuk baca zikir ini nak dapat pahala, kita tidak perlu maknanya kita tidak perlu melalui diijazahkan. Kalau kita belum lagi, sebab zikir ini sebenarnya ia memang thabit, dia memang warid, dia memang benar-benar ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi kita tak ada, maknanya zikir ini jelas daripada Nabi. Namun konsep pengijazahan itu saya wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak ada ilmu ibu untuk menjawab persoalan tersebut. Allahu a'lam. Silakan ya jika ada soalan lagi. Okey, jika tiada Ustaz, saya nak tanya. Ada soalan Sila. Ustaz, saya Ya, nak tanya. Puan Fuzia. Ya. Kita selalu mendengar orang kata kita baca Al-Quran dan hadiahkan kepada arwah. Saya nak minta Ustaz komen. Adakah juga zikir ni kita boleh baca juga untuk arwah, hadiahkan kepada mereka? Ada tak hadis-hadis yang berkenaan dengan topik ni Ustaz? Oh, untuk arwah. Okey, begini Okey. Kalau ditanya adakah hadis Nabi ada menyebutkan tentang bacaan zikir-zikir ini boleh disampaikan kepada si mati, yang itu tidak adalah, sudah pasti tidak ada. Okey, maksudnya ibadat, amalan yang menyedekahkan pahala kepada si mati, kalau ditanya sudah hadis itu memang tak ada. Cuma para ulama mereka membincangkan tentang sampai ataupun tidak pahala yang kita baca, yang kita nak hadiahkan kepada si mati. Pahala tu maksud dia mungkin pahala dari kita baca ayat Al-Quran. Kan pahala kita baca Al-Quran tu, contohnya kita baca ayatul kursi, kita baca 3 qul, kita nak hadiahkan kepada si mati sampai kita sampai. Ini yang para ulama bincang. Begitu juga dengan kita salawat dan salam semasa majlis tu, begitu juga dengan zikir yang kita baca dalam majlis tu. Sebab kalau kita baca la haula wala ni kita dapat pahala. Kan? Jadi adakah pahala itu sampainya kepada si mati? Inilah yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Bukan sekadar zikir la haula wala quwata illa billah saja, tetapi ia juga dibicarakan bersamaan dengan apa saja bentuk pahala.
Tapi kalau tanya pada Nabi itu tidak ada sandaran lah katanya sebegitu. Tetapi dibincangkan adakah pahala kita baca itu boleh tak dihadiahkan. Para ulama ada yang menjawab bahawa tidak ada larangan, tidak ada hadis yang mengatakan secara jelas pahala itu tak boleh disampaikan. Kita doa saja pada Allah, kita doa. Dalam doa kita tu, sebab doa ni memang ada dalam nas. Mendoakan si mati itu memang ada. Jadi dalam doa kita baca tu, moga-moga Allah terima doa kita. Kita kata, ya Allah, mana-mana pahala yang aku baca pada zikir sekian dan sekian ini, sampaikanlah kepada si mati. Moga-moga doa yang kita baca tu, yang kita minta Allah memberikan pada si mati itu, moga-moga dia sampai. Itulah yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama, dengan syarat dia ikhlas dalam dia membaca zikir tersebut. Bukan dia dibayar, bukan ada kepentingan sesuatu, tapi dia ikhlas. Dia nak hadiahkan pahala tu kepada si mati. Sebab tidak ada larangan yang mengatakan bahawa dilarang menghadiahkan pahala tu. Cuma isunya adalah sampai ke tak sampai, itu yang para ulama bincang. Jadi panjang tajuk ni untuk dibicarakan dengan waktu yang sangat singkat. Wallahu ta'ala a'lam. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya ada terbaca hadis Tirmizi 3505. Dia menyatakan pintu orang menyebut la haula wala quwata illa billah ini disediakan kepada orang yang selalu mengerjakan ibadah taubat dan sentiasa beristighfar kepada Allah. So saya tak faham Ustaz maksud. Okey, apa dia puan? Okey. Itu maksud dia mungkin hadis itulah. Okey. Mungkin maksud hadis itu ialah pintu-pintu nak masuk ke dalam syurga ini dia ada yang khusus bagi amalan-amalan yang khusus. Mungkin hadis tu dia bermaksud siapa-siapa yang banyak bertaubat, siapa-siapa yang banyak beristighfar, dia akan masuk melalui pintu itu. Kalau kita faham hadisnya bunyinya seperti itu. Dia seperti mana kita berpuasa di bulan Ramadan kan? Kan kalau kita banyak puasa, kita akan masuk pintu syurga melalui pintu orang yang berpuasa. Apa nama pintu tu? Pintu tu dinamakan dengan nama Ar-Rayyan. Macam tu. Begitulah. Tapi namun kita kena lihat terlebih dahulu sebelum kita ambil maklumat tu. Kita kena lihat bagaimanakah darujat ataupun status hadis yang kita rujuk tu. Kalau dia riwayat Tirmizi, kita kena tengok dulu. Kalau macam kita ni orang awam, mungkin kita tak ada kemampuan. Tetapi kita boleh merujuk kepada mana-mana ulama hadis yang membincangkan status hadis Tirmizi tu. Okey. Tapi dari sudut makna, hadis tu mengatakan bahawa nanti syurga ni ada pintu yang khas untuk orang yang bertaubat. Okey. Kalau kita rujuk dalam hadis yang sahih lah, kalau kita rujuk hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, memang jelas disebutkan pintu-pintu syurga ni ada pintu yang dimasuki oleh orang yang kuat solat. Dipanggilkan pintu solat. Orang yang berjihad, dia dipanggil pintu jihad. Orang yang bersedekah, dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Orang yang berpuasa, dia akan masuk mengikut pintu berpuasa, iaitu pintu Ar-Rayyan. Dan orang-orang yang dia mati, kalau dia termasuk dalam kumpulan manusia di akhirat, ya Allah tak perlu hisab dia, maka ia akan masuk syurga melalui pintu sebelah kanan. Itu memang ada hadis yang sahih. Kalau riwayat Tirmizi tadi tu, saya wallahu alam belum tak dapat nak pastikan dalam tempoh singkat ni hadis tu statusnya apa. Tapi dari sudut makna dia merujuk kepada pintu, ada satu pintu khas nak masuk ke dalam syurga. Sebab nak masuk syurga ni dia kena masuk ikut pintu. Jadi nak masuk ikut pintu tu mengikut kepada amalan yang tertentu. Dia panggil laluan yang istimewa.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okey, soalan lain jika ada. Terima kasih Ustaz. Okey. Kalau tiada, boleh kita berhenti sekadar ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari Isnin 2 minggu yang akan datang, insyaAllah. Ya, ini minggu yang pertama, Isnin minggu pertama. Kita bertemu sekali lagi nanti pada minggu yang ketiga. Jadi saya mohon ampun dan maaf kerana tidak dapat menyediakan bahan rujukan dalam bentuk nota seperti yang kita dapat pada tajuk kelebihan zikir. InsyaAllah nanti saya cuba siapkan untuk rujukan ringkas tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya serahkan pengisian kita pada pagi ini kepada yang berbahagia Kak Mazidah jika ada apa-apa makluman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.